Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 109 hingga ayat 111 daripada surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ayat 109. Pada hari yang Allah akan mengumpulkan rasul-rasul, lalu dia akan bertanya, bagaimanakah kamu disambut? Mereka menjawab, tidaklah ada pengetahuan bagi kami. Sesungguhnya engkaulah yang lebih mengetahui akan hal-hal yang gaib-gaib. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Ayat 110. Ingatlah tatkala berkata Allah kepada Isa anak Maryam, ingatlah oleh engkau akan nikmatku ke atas engkau,
dan ke atas ibu engkau, tatkala aku menyokong engkau dengan Ruhul Kudus. Engkau berkata-kata dengan manusia dalam ayunan, dan dikala dewasa, dan ingatlah tatkala aku ajarkan pada engkau tulisan dan hikmah, Taurat dan Injil, dan ingatlah tatkala engkau menjadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, lalu engkau hembus padanya, maka jadilah dia burung dengan izinku, dan engkau sembuhkan orang buta dan penyakit sopak dengan izinku. Dan ingatlah tatkala engkau menghidupkan orang yang sudah mati dengan izinku, dan ingatlah tatkala aku menghambat Bani Israel dari engkau, tatkala engkau datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, lantas berkatalah orang-orang yang kafir di antara mereka, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Ayat 111. Dan ingatlah tatkala aku memberikan ilham kepada Hawariyin, so mereka itu beriman pada engkau dan kepada Rasulku. Mereka pun berkata, kami telah beriman, dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang telah berserah diri. Di penutup ayat 108, setelah menerangkan perkara wasiat, kesaksian dan sumpah, Allah bersabda bahawasanya Allah tidak akan memberikan pimpinannya pada orang-orang yang fasik. Apabila pimpinan Allah tidak ada lagi kerana fasik, nescaya sengsaralah di akhirat. Maka terbayanglah soal hidup di hari akhirat, seketika akan memperhitungkan dosa dan pahala, kejujuran dan kecurangan. Semua insan akan berkumpul di waktu itu di hadapan Allah. Bahkan rasul-rasul pun akan berkumpul. Pada hari yang Allah akan mengumpulkan rasul-rasul, pangkal ayat 109, segala rasul akan berkumpul di hadapan Allah, sejak Adam atau Nuh sampai kepada Ibrahim, Musa dan Isa dan Muhammad dan yang lain-lain pun. Lalu dia akan bertanya kepada rasul-rasul itu, bagaimanakah kamu disambut? Allah bertanya kepada rasul-rasul bagaimana beliau-beliau itu disambut oleh umat mereka. Adakah pengajaran mereka diterima baik? Apakah ditolak? Banyakkah yang percaya atau banyakkah yang tidak mau percaya? Mereka menjawab, tidaklah ada pengetahuan bagi kami. Sesungguhnya engkaulah yang lebih mengetahui akan hal-hal yang gaib-gaib. Ujung ayat 109. Mengapa begini jawapan Rasul? Mengapa begini jawapan para Rasul? Padahal mereka semuanya tahu siapa yang beriman dari umat mereka dan siapa yang kafir. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, memang jawapan yang begitulah yang akan dijawabkan oleh Rasul-Rasul. Kerana bagaimanapun luasnya pengetahuan mereka, namun sampai kepada yang gaib-gaib, tidaklah pengetahuan mereka sampai seluas pengetahuan Allah. Yang mereka lihat hanyalah kenyataan semasa mereka masih hidup. Ada yang percaya dan ada yang menolak. Namun sebab-sebab menolak ataupun percaya itu, pengetahuan rasul-rasul pun hanyalah sedikit. Kewajipan mereka hanya sekadar menyampaikan. Yang berhak memberikan petunjuk dan hidayah kepada manusia dan menguasai batin manusia tidak lain hanyalah Allah. Tetapi menurut tafsir dari Al-Hasan dan Mujahid dan Al-Suddi, rasul-rasul menjawab demikian adalah kerana hebat dahsyatnya hari itu, sehingga mereka menyerah saja kepada Allah. Kerana datangnya pertanyaan demikian sangat mengejutkan mereka.
Maka datangnya ayat ini adalah untuk menjadi iktibar bagi kita umat, untuk mengenangkan bagaimana hebatnya hari itu, supaya kita lebih takwa dan lebih mendengar akan segala perintah yang disampaikan Rasul yang telah diperingatkan pada ayat 108. Ingatlah tatkala berkata Allah kepada Isa anak Maryam, pangkal ayat 110. Dan di hari kiamat itu kelak Isa Al-Masih alaihissalam pun akan beroleh pertanyaan peringatan dari Allah. Ingatlah oleh engkau akan nikmatku ke atas engkau dan ke atas ibu engkau, tatkala aku menyokong engkau dengan Ruhul Kudus. Engkau berkata dengan manusia di dalam ayunan dan dikala dewasa. Pada hari kiamat itu kelak yang terhadap kepada Isa, khusus Allah memperingatkan nikmatnya kepadanya, bagaimana besar nikmat Allah kepadanya dan kepada ibunya. Kerana orang-orang Yahudi menuduh Isa lahir ke dunia kerana ibunya mengandung dari hubungan yang jahat dengan seorang laki-laki. Maka sebagai tersebut di dalam surah Maryam dan Ali Imran, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang sokongan Allah dengan Ruhul Kudus pada Isa Al-Masih yang masih dalam ayunan ibunya. Sehingga seketika orang bertanya kepada Maryam, apa sebab engkau telah mengandung anak kecil padahal engkau belum kahwin? Lalu Maryam mengisyaratkan, iaitu surah Maryam ayat 29, supaya tanyai saja anak itu. Mula-mula mereka tidak mau bertanya, mereka tidak mau terima. Masakan anak kecil dalam ayunan akan berbicara. Tiba-tiba bercakaplah Al-Masih, membersihkan ibunya dari tuduhan, padahal dia masih berumur beberapa hari. Kerana sokongan Ruhul Kudus, maka bersihlah ibunya daripada tuduhan yang rendah itu. Itulah nikmat Allah kepadanya dan kepada ibunya. Dan demikian setelah beliau dewasa, beliau terus bercakap, menyampaikan wahyu ilahi dengan sokongan Ruhul Kudus juga, iaitu Ruh Suci, nama sebutan dari malaikat yang membawa wahyu kepada rasul-rasul, iaitu malaikat Jibril. Dan ingatlah tatkala aku ajarkan kepada engkau tulisan dan hikmah, Taurat dan Injil. Inilah keistimewaan tingkat kedua yang diberikan Allah kepada Al-Masih. Sebagai lanjutan, dia dapat bercakap dengan dalam ayunan itu, iaitu untuk mengisikan kewajipannya menyampaikan syariah ilahi kepada Bani Israel. 4 pengajaran diberikan kepada beliau. Pertama, beliau diajar tulisan, lancar menulis di samping lancar membaca. Ditambah lagi dengan pengajaran-pengajaran tersembunyi yang didapat dari kecerdasan akal. Dan ketiga, diajarkan kepada beliau Taurat Musa, sebab beliau diutus untuk menyambung syariat Musa. Dan keempat ialah Injil, iaitu wahyu yang khusus buat beliau sendiri, berisi hikmah dan ajaran, kasih dan cinta sesama manusia, dan berita selamat akan datangnya Nabi akhir zaman, Paraklit, Ruh kebenaran, iaitu Muhammad SAW. Dan ingatlah tatkala engkau menjadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, lalu engkau hembus padanya, maka jadilah dia burung dengan izinku. Artinya, jika Allah mengizinkan semasa beliau masih hidup, dapatlah beliau membentuk tanah menyerupai burung. Kemudian dengan izin Allah pula beliau hembus atau beliau tiup, tanah itu dapat menjelma menjadi burung yang bisa terbang. Dengan izin Allah, inilah satu nikmat lagi, keajaiban yang diizinkan Allah atas diri beliau. Menurut setengah ahli tafsir, ayat ini hanya menjelaskan kemungkinan yang diberikan Allah sebagai kurnia kepada Al-Masih, tetapi tidak pasti bahawa kesempatan yang diberikan Allah itu beliau pakai. Dalam tafsir-tafsir yang sah dan ahli-ahli tafsir yang besar seumpama Ibnu Abbas dan Ibnu Jarir, tidak terdapat riwayat bahawa kesempatan itu sampai dipakai oleh Al-Masih. Cuma bertemu satu tafsir yang lemah, mengatakan waktu beliau bermain-main di masa kecilnya dengan anak-anak yang lain,
Pernah beliau mengepal-ngepalkan tanah, lalu ditiupnya langsung terbang menjadi burung. Tetapi ahli tafsir yang suka selidik kritis tidak mahu menerima penafsiran ini, sebab suatu mukjizat bukanlah suatu permainan anak kecil. Dalam kitab-kitab orang Kristian pun tidak ada cerita tentang ini. Dan engkau sembuhkan orang buta dan penyakit sopak dengan izinku. Dalam ayat ini orang buta disebut Al-Maha, yang bererti buta sejak lahir di dunia. Maka dengan izin Allah dapat disembuhkan oleh Al-Masih. Demikian pula penyakit sopak, canggu atau kusta yang kejam itu, yang amat menular di kalangan banyak orang pada masa beliau hidup. Dengan izin Allah pula dapat beliau menyembuhkan. Dan ingatlah tatkala engkau menghidupkan orang yang sudah mati dengan izinku. Dalam kitab-kitab perjanjian baru tersebut beliau telah menyembuhkan orang-orang buta dan orang berpenyakit kusta. Demikian juga menghidupkan orang mati. Dalam Injil karangan Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 tersebut bahawa seketika Nabi Isa Al-Masih masuk ke dalam sebuah negeri bernama Nain. Ketika akan masuk pintu negeri itu, beliau bertemu jenazah diusung orang, iaitu anak tunggal dari seorang perempuan janda yang dengan menangis mengiringkan mayat puteranya ke kubur. Mayat ini dalam kerenda itu beliau suruh bangkit, dan dia pun bangkit, duduk dan berdiri dan kembali kepada ibunya. Tersebut pada ayat 16. Maka ketakutanlah sekalian orang lain, lalu memuliakan Allah, katanya, seorang Nabi yang besar telah terbit di antara kita, dan Allah telah melawat kaumnya. Yang kedua dalam Injil karangan Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Penghulu datang kepada Al-Masih, mengatakan anak perempuannya baru mati, memohon Yesus menghidupkan kembali. Setelah beliau datang ke rumah penghulu itu dan melihat keadaannya, dan beliau berkata bahawa anak perempuan itu bukan mati, hanya tidur. Ayat 24. Setelah orang banyak keluar, anak itu beliau suruh bangun, maka dia pun bangun. Yang ketiga menurut Injil karangan Yohanes pasal 11, ialah menghidupkan kembali Lazarus yang telah 4 hari mati dan telah dikuburkan di dalam sebuah gua. Lazarus adalah saudara dari Martha dan Maryam, dan perempuan murid Al-Masih yang disayanginya. Meninggalnya Lazarus sangatlah menyedihkan hati mereka berdua. Maka untuk membujuk hati Martha dan Maryam, Al-Masih telah pergi ke pintu kubur itu dan memohon kepada Allah agar doanya dikabulkan dan Lazarus dihidupkan kembali, supaya mereka itu sekalian percaya kepada engkaulah yang menyuruh aku. Yohanes pasal 11 ayat 42. Kemudian itu dengan suara nyaring Lazarus beliau panggil, "Ha Lazarus, marilah keluar." Ayat 43. Lalu keluarlah orang yang sudah mati itu, terikat kaki tangannya dengan kain kafan, dan mukanya pun terbalut dengan sapu tangan. Ayat 44. Apabila kita baca ketiga kisah ini dari ketiga Injil ini, langsung kita mendapat kesan pula yang amat penting bagi mengetahui ajaran asli Al-Masih. Pada kisah yang pertama, Lukas menceritakan bahawa setelah anak laki-laki tunggal itu beliau suruh bangkit, dan dari usungannya segala orang yang melihat pun percaya bahawa beliau memang seorang Nabi besar. Tegasnya bukanlah mereka mengatakan Allah. Kisah yang kedua, Al-Masih sendiri yang menyatakan bahawa anak perempuan itu tidak mati, melainkan tidur saja, atau pingsan yang disangkakan oleh ayahnya telah mati. Demikian penjelasan dari Matius. Dalam kisah Lazarus lah kita melihat mukjizat besar itu. Lazarus yang telah dikuburkan 4 hari sehingga mayatnya sudah hendak busuk. Al-Masih berdoa kepada Allah agar dia dihidupkan kembali. Permohonan Al-Masih dikabulkan Allah. Lazarus pun hidup. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Quran, dengan izin Allah. Jadi bukanlah Al-Masih yang menghidupkan itu dengan kehendaknya, melainkan dengan kehendak Allah. Semuanya ini diperingatkan oleh Allah kepada Al-Masih
bahawa keganjilan yang telah berlaku itu bukanlah daripada daya upayanya sendiri dan bukan dari sebab dia yang berkuasa, melainkan dengan izin Allah yang baru bisa terjadi. Dan ingatlah tatkala aku menghambat Bani Israel dari engkau, tatkala engkau datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, lantas berkatalah orang-orang yang kafir di antara mereka, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Ujung ayat 110. Di sini Allah meneruskan memberi ingat kepada Al-Masih bahawa setelah segala mukjizat itu beliau perlihatkan yang terjadi dengan izin Allah, maka orang-orang kafir yang tidak mau percaya dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi itu, tidaklah mau menerima bahawa semuanya itu adalah mukjizat, tetapi menuduh saja bahawa semuanya itu hanyalah sihir yang nyata. Jelas sihirnya. Lantaran itu bukan saja mereka telah mengingkari kelahiran Al-Masih ke dunia sebagai pernyataan kekuasaan Allah melahirkan seorang manusia tidak menurut jalan biasa, bahkan sampai setelah beliau dewasa menjadi rasul, mukjizat yang beliau kemukakan dengan sokongan Allah pun mereka tuduh sihir. Maka oleh kerana mereka menuduh beliau seorang tukang sihir yang besar, hendak mereka bunuhkan beliau. Tetapi usaha mereka itu dihambat oleh Allah. Isa Al-Masih diselamatkan oleh Allah sebagaimana yang telah disebutkan pada surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Dan ingatlah tatkala aku memberikan ilham kepada Hawariyun supaya mereka itu beriman pada engkau dan pada Rasulku. Pangkal ayat 111. Dan ingatlah sementara sebahagian besar daripada Bani Israel itu menolak keteranganmu, menuduh engkau anak yang dilahir di luar nikah, menuduh pula mukjizat yang kau bawakan itu hanyalah sihir semata-mata. Aku memberikan ilham kepada Hawariyun sekalian supaya mereka pun beriman kepada Rasulku yang kelak akan datang menyempurnakan syariat yang telah engkau bawa. Maka lantaran ilham Allah itu, mereka pun berkata, kami telah beriman. Kami percaya kepada Al-Masih ini bukan ahli sihir, bukan lahir dengan jalan salah, melainkan benar-benar seorang Rasul Allah. Dan kami pun percaya bahawa kelak kemudian hari akan datang Rasul yang terakhir, iaitu Paraklit, Ruh kebenaran, menggenapi Injil dan Taurat, menyambung risalah Musa dan Isa. Dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang telah berserah diri. Ujung ayat 111. Berserah diri, iaitu Islam, hakikat beragama yang sejati. Hawariyun adalah kata jamak Hawari, artinya yang asli ialah putih bersih, ikhlas bersih, keluar dan ke dalam, terutama dalam cinta dan kepercayaan. Tidak ada warnanya lagi dan tidak ada pintilnya sedikit pun. Seibarat orang memeriksa batu permata berlian yang mahal, ialah yang sedikit pun tidak ada belang warnanya, walaupun sebesar mata nyamuk. Berkata Az-Zajjaj, Hawariyun ialah kata kehormatan untuk sahabat-sahabat yang sangat akrab daripada Nabi-Nabi. Nabi pernah bersabda, Zubair adalah anak dari saudara perempuan ayahku, iaitu Ammati, dan dia pun adalah hawariku. Dan katanya selanjutnya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah wari beliau semua. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.